Assalamualaikum semua, apa khabar? Tachahau, nama saya Luqman Hakim dan hari ini saya akan menjadi hos anda kepada Sembang Young Minds. So, apa tu Sembang Young Minds sebelum kita mulakan? Sembang Young Minds ni adalah siri terbaru daripada Young Minds Malaysia di mana kita akan cerita lebih macam current issues, isu semasa, mental health dan lebih-lebih lagi lah. Jadi, pada minggu-minggu yang akan datang kita akan banyak bercerita. So, kalau korang nak tahu lebih, kalau korang berminat, please stay tune, like and subscribe dan follow Instagram kami di Young Minds Malaysia. Now, saya tak boleh cerita pasal mental health, tak boleh cerita pasal isu semasa seorang diri sebab yalah takkanlah berapa setengah jam 45 minit saya bercakap ni, takkanlah saya nak shot sendiri kan. Jadi, saya ada tetamu bersama saya hari ini, Kak Izzat Zaid. Kak Izzat, apa khabar? Yalah. Bagi nama je lah, bagi nama. Oh, nama je. Okey lah Okay. begitu. Tapi kenapa tak doktor Bukan doktor ke? Okay, saya tak ada PhD lagi. Oh. Kita belum level doktor lagi lah. InsyaAllah suatu hari nanti Dr. Izzat ataupun lagi baik Datuk Izzat kan. Dah nama Izzat Dato' pula. Kan. Nanti lagi lah panggil je. Orang ingat kita lelaki Ya itulah tu. Okay, jadi Izzat, saya faham yang Izzat ni adalah seorang clinical psychologist. Boleh tak Izzat bagi macam a day in the life of a clinical psychologist dari pandangan Kak Izzat? Wah, a day in the life of clinical psychologist. Macam zaman sekarang kan orang suka buat a day in the life of sekian kan. Jadi kita nak day in the life of a clinical psychologist. Yes. Okay, so saya bukan full time clinical psychologist. I actually do freelance. Dan saya sebenarnya ada my own startup. Where it's called Minda Inclusive. Nama pun Minda Inclusive. Where what we do is kita provide service and also kita buat a lot of advocacy tentang kesihatan mental dan neurodiversity. Neurodiversity? Correct. Yeah. Neurodiversity tu apa? Dia macam apa? Neurodiversity ni is istilah yang kita guna untuk refer kepada orang yang cara pemikiran dia berbeza. Significantly different from the mass lah. Jadi dia ada cara berfikir berbeza, cara dia behave, cara dia bersosial, dia tak sama. Contoh macam kalau pernah dengar ADHD, autism, dyslexia. They have different unique minds. Faham? Tu yang macam jadi macam ADHD, autism ni kira macam neurodiversity lah. Neurodiversity, correct. Okay. Yes. Tak apa, itu kita mungkin akan cerita pada episod yang akan datang lah insyaAllah. Okay. So hari ini kita pun nak cerita pasal breaking the silence atau memecahkan kesenyapan kan? Kesunyian. Kesenyapan pula, sorry lah. Okay. So, saya nak tanya kalau macam Kak Izzat, kalau Kak Izzat dengar orang cakap pasal masalah kesihatan mental, apa yang Kak Izzat faham? Okay. I think a lot of people nowadays lah, bukanlah, okay, I wouldn't say a lot lah, that would be like stereotyping pula kan, orang kebanyakan. Tapi dalam sehari-hari saya ni, bila saya berjumpa dengan orang, bercakap dengan orang tentang mental health, some of the time yang saya dapat respon, orang dengar perkataan mental health tu pun diorang dah takut. Kenapa? As if like, dia katakan, dia ni ada mental health lah. As if mental health is something yang negatif tau. Ada orang yang dah ada pemahaman lah what is mental health. But there are also people yang rasa macam mental health tu dikaitkan dengan benda yang negatif. Yang macam mental, jadi psycho masuk Tanjung Malim lah kan. Maybe they have a certain stereotype lah. So when we talk about mental health, kalau kita translate kepada bahasa Melayu, kesihatan mental. Yeah. Okay, I use a different word. Physical health. Kesihatan fizikal. Tapi kesihatan fizikal kita tak ada apa-apa like judgement towards that kan. Macam like kalau kita sakit, kita demam, orang faham. Okay, kesihatan fizikal tak berapa bagus kan. But it's the same as mental health where semua orang ada sebenarnya. It's something yang kita kata bila mental health ni is a state of mind kita yang membolehkan untuk kita cope dengan stres kita hari-hari. Everyday, kerja ke, bergaduh dengan awek ke, assignment, nak kena submit dan nak exam. So those are all stresses dalam life yang if we do have mental health, we are able to cope with that stressor dalam kehidupan kita. Selain tu, okay. Jadi macam Kak Izzat nak cakap ni, kalau mental health dengan physical health ni boleh relate ke? It does relate in a way. But
Sebab kalau kita tengok, let's say lah kalau kita punya kesihatan mental kita is not doing well, there are times yang kita lebih mudah sakit. Contoh kalau kita tak kawal stres kita dengan baik kan. Stres berpanjangan, hari-hari OT sampai malam. Lepas 2-3 bulan kita akan nampak diri kita akan senang sakit. Senang nak dapat gastrik. Senang nak jerawat naik, apa benda semua. So it can relate to our physical. Dia relate juga dengan kita punya physical. But mental is not just about kita boleh cope dengan stress. So bila kita nak bekerja, kita belajar ke apa, the state of good mental health tu yang membolehkan kita buat benda tu dengan baik. Okay, faham lah. Sebab macam betul juga. Macam kalau kita ni terlalu stres, macam kita terlalu macam otak dah tak boleh fikir. Sampai kita ada time tu, macam saya pun, ni pengalaman sendirilah. Ada time tu kadang-kadang saya punya stres tu, kadang-kadang kita boleh rasa dekat paru-paru kita macam puffed out orang kata. Jadi macam nak bernafas pun tak boleh. Jadi macam kadang-kadang kita nak fikir pun dah tak boleh dah. Kita senang nak marah orang, kita senang nak, kadang-kadang macam mak saya pun selalu cakap, kenapa saya marah dia? Dia ada buat salah apa-apa ke? Padahal saya tak marah mak saya. Saya bukan nak marahi dia, tapi cuma masa tu at that moment, in the heat of the moment, kita macam kan. Yes, meaning your mental health is not in a good state masa tu. Correct. That it becomes a problem dengan orang kan. Ataupun nak belajar, contoh nak belajar bila kita terlampau stress atau kita terlampau anxious, for example, kita tak boleh nak fokus pun dalam pembelajaran kita. So what help us to bekerja, untuk belajar is actually this good state of mind. And another part of mental health yang kita mungkin kalau nak kata part ni orang akan cakap macam, oh, it's related to mental health It's actually kita boleh berbakti balik kepada masyarakat. Macam mana When we are able to be in the society, contribute balik, it shows yang keadaan mental health kita tu dalam keadaan yang bagus. Sebab tu kita nampak, contoh kalau orang yang ada gangguan mental macam depression kan, diorang akan isolate diri diorang daripada masyarakat. Ataupun diorang dalam tempat kerja pun it is quite hard for them to function dengan baik. So itulah this kind of situation ni menunjukkan yang ada masa yang kita dalam keadaan mental yang bagus, ada masa kita dalam keadaan mental yang tidak terlalu tidak begitu sihat lah. Sebab kita pun kadang-kadang macam ada orang tu, kalau dia tengah dalam keadaan yang not in a good mental state, kita sebenarnya boleh nampak dekat air muka dia. Walaupun kita tegur dia senyum, hai apa khabar, sihat, bagus. Padahal dalam dia ni kita boleh tahu. Obvious dia kan? masking lah, dia masking tak tahu lah. macam mana nak cakap, tapi kita macam boleh tahu. Can actually detect lah. Sebenarnya kita boleh nampak daripada behaviour orang tu selalu dia ni jenis ceria, banyak cakap, tiba-tiba dia diam, dia tak contohlah dia suka join activity ke apa, tiba-tiba dia tak buat. So we can actually see that changes in behaviour. So bila our mental health actually affect 3 benda. Cara kita berfikir, cara kita emotion kita, dan juga cara kita behave, our behaviour tu. So kalau dari segi pemikiran tu sebenarnya kita boleh dengar cara orang bercakap dengan diri sendiri, macam aku ni teruk aku tak boleh alah kalau aku belajar pun bukannya aku pass pun exam. So what they say, how they act, how they feel can actually tell us the state of mental health yang diorang ada. Betul. Sebab saya pun macam ada juga kawan yang macam tu lah, cari yang jenis happy go lucky tu, macam dia ceria, macam tak ada apa je yang boleh. Kalau yang jenis yang tengah not in a good mental state, dia orang kata aduh habislah I'm dead lah, I'm this lah, that macam gitulah. Macam kita kadang-kadang kita macam lah benda tu bukanlah susah mana pun, tapi kita janganlah cakap macam tu kan. Yeah, we're not there, we don't know what they are going through kan. Tapi malangnya ramai orang Malaysia ni macam dia, when it comes to this sort of awareness, dia orang macam kurang ke macam mana nak cakap? Mungkin orang nampak macam mental health ni sama ada, okay, the first thing yang tadi kata orang ingat mental health ni something yang negatif dah, but actually it's something that we all have. But another part kita nampak macam it's either you are in a good state, or if you're not in a good state, you are in a bad state. Macam tu. But actually, mental health is a continuum tau. Kalau kita bayangkan satu line tu kan, mungkin ada masa yang kita berada dalam, kita kata zon hijau lah. Kita in a healthy mind punya state. Lepas tu, let's say something happen. Assignment 5 nak kena hantar minggu depan ni. Of course, we are not going to
do that well kan, kita akan stress, tidur pun dah mula terganggu. Maybe at that time our body is reacting to whatever is happening kat sekeliling kita lah. Kemudian but let's say kalau kita tak boleh nak cabaran tu lebih besar ataupun kita tak tahu macam mana nak handle stress, we can actually move towards satu zone lagi. Mungkin kita boleh bayangkan a orange zone where kita punya keadaan mental tu kita kata dah start tercedera lah. So Stage 2 lah. itu dah stage 3. Oh, stage 2. Stage 2 tadi tu Yellow. kita reacting. Stage 3 ni kita dah injured our mind. So mungkin dari segi emosi pun kita dah rasa macam lagi susah nak regulate. Kita akan jadi 6 ke? Kita tak, maybe kita akan rasa sedih yang melampau, kita akan rasa takut yang melampau. Ataupun dari segi sosial, tadi kita kata sosial pun aspek mental health kan, kita dah start rasa macam tak nak jumpa orang. So if maybe kita tak buat apa-apa, kita boleh pergi ke state di mana kita ada disorder. So mungkin if you imagine it's in the red zone lah, that's where kita boleh nampak mungkin something yang lebih teruk lah, severe lah, macam you tend to hurt diri sendiri ataupun be aggressive dengan orang lain, or even like you said feeling numb, you dah tak rasa apa-apa. So that is a sign where maknanya typically we want to be able to like emotions comes and go, which is normal, kita nak regulate, but lebih berat mungkin sampai satu masa tu kalau mungkin dah lebih teruk, kita dah tak rasa apa-apa, which is not normal lah for human being. Yelah, sebab macam benda tu kita bottle up, simpan sampai satu ketika tu kita akan meletup kan. Mungkin boleh meletup, yes. Boleh meletup tu yang bahaya tu kan. So it's there. Kita berada di satu garis continuum tu. Kalau contohlah kan, kita macam kata dia lah, exam kita akan pergi zon kuning. Habis exam kita okey balik lah. Tapi mungkin contoh kalau kita kehilangan ahli keluarga, we take it harder. We may require more support. Ada orang yang mungkin grief dia tu ambil masa seminggu 2 minggu. But for some people, dah setahun pun dia tak boleh nak move on lagi from the grief. So in that sense, bila kita dapat identify lah, okay, mental health kita dekat kat mana kan, kita tahulah apa tindakan yang kita nak buat lepas tu untuk kita bantu diri kita sendiri. Faham. Tapi kan macam macam saya tak tahulah dari konteks di tempat lain lah, tapi macam kat Malaysia ni lah, terutama from where I'm from, I'm a Malay Muslim background. Okay. So macam dalam, not to say all macam dalam family saya ni, macam dia orang ni macam ada satu faham yang di mana kalau kita punya mental health ni tak kuat, ni sebab kita punya iman lemah. Jadi nak tanya, betul ke kalau seseorang tu dia punya dia ada masalah mental ke apa tu sebab iman dia tak kuat? Lumah rasa? Saya rasa Would you agree with that statement? I would say 50-50 personally. Okay, kalau okay. jujurnya lah, Alright. secara jujurnya lah. Okay. What is the 50? Apa yang 50-50? Okay, yang 50% saya agree tu sebab ada, lah, saya akan macam nak cakap, saya ni bukanlah orang yang paling orang kata alim lah. Okay. Saya takkan elaborate panjang. Tapi saya bukanlah nak kata saya ni sampai tahap teruk sangat. Tapi saya pun tak adalah nak kata saya ni baik sangat pun lah dari segi agama pun. Cuma saya rasa macam ada time tu bila contohnya saya solat 5 waktu ke kan. Saya akan rasa macam satu ketenangan yang di mana saya tak boleh nak jelaskan dekat orang yang bukan Muslim contohnya. Macam orang tanya, kenapa kau solat? Saya cakap, sebab Tuhan suruh lah. Lagi, saya boleh cakap, saya tak tahu dah cakap macam mana. Tapi saya rasa lebih tenang. Itu satu. Lepas tu macam kalau mengaji pun kan, saya pun bukanlah nak kata frequent sangat mengaji. Tapi bila macam mak saya paksa saya mengaji tu, macam masa mak tengah suruh tu, jom mengaji. Saya macam, alah tak nak lah. Tapi bila dah start baca 2-3 page tu rasa macam lain tau. There is that effect. Tapi the other 50 tu pula, saya cakap, habis kenapa macam ada sesetengah orang tu yang saya tahu yang dia punya iman macam konon lah. Yang saya nampak lah iman dia macam punyalah bagus, punyalah kuat, tetapi dia masih macam ada kemurungan lah juga. Dia yang kita cakap dengan kita, awak kena ingat Allah. Kita ingat dugaan ni semua Allah yang beri. Tapi kejap lagi dia sendiri yang
Dia pun ada pun ada nampak dia struggle dengan mental health dia lah. Ya, betul. Okay. Jadi tu yang saya 50-50 tu. 50-50 faham. So dia ada kesan dia juga, but then at the same time you also see like a discrepancy lah, macam orang yang kita kata sebagai seorang yang kuat agama still struggle with mental health issues kan. So kalau kita ikutkan that statement kan, kalau mental health mental illness ni disebabkan oleh kurang iman, by right bulan Ramadan ni kuranglah orang pergi hospital kan. Itu betul juga. Sebab lebih banyak kita kita pergi tarawih, kita nak improve diri kita dengan berpuasa, kita muhasabah kan. But that's not the reality. So actually when we talk about mental health, dia bukan satu faktor je yang menyebabkan seseorang tu ada good mental health or in a bad mental health state. Dia boleh jadi, kita kata kalau dalam psikologi lah, especially dalam praktis kan, kita akan tengok 4 benda ni. Kita kata bio, psycho, social, spiritual. 4 benda. So biologi tu dari segi kita punya physical, kita punya biologi, like kita punya health. For example, kalau kita ada sakit kronik ke, kita ada or if we are not in a good health punya state pun, it can affect kita punya mind juga. Or kita tengok lifestyle kita, exercise tak, makan macam mana kan, tidur macam mana. So benda-benda tu semua adalah faktor yang membolehkan sama ada kalau kita jaga, we can have better state. Tapi kalau kita abaikan kan, tidur pun ke laut, makan pun tak jaga, kasut exercise pun dah tercabut tapaknya kan, tak guna-guna kan. So boleh affect jugalah. So that is in terms of bio. Yang kedua, psycho. Tapi ni bukan psycho yang psycho orang selalu guna term untuk gila. Dia psikologi lah. So daripada segi psikologi ni kita tengok orang tu punya personality, orang tu punya cara pemikiran. So ada orang yang lebih optimistic, ada orang yang jenis pesimistik kan. Ataupun kita tengok thought pattern dia macam mana. So ada dari segi orang ke orang pun boleh berbeza, yang menyebabkan seseorang tu mungkin lebih vulnerable lah untuk ada mental health issues. So yang ketiga tadi, social environment, kita punya keliling, membesar kita, family kita macam mana. Say lah for example kan, you dari segi agama tu memang the family very religious, but then you grow up in an abusive family. Daripada kecil memang kena pukul, kena apa, kena ni, kena tu kan. Yes. So how do you expect that person is more terdedah kepada isu kesihatan mental lah when they grow up in such family. Ataupun kalau mak bapak bercerai, yes, kita panggil adverse childhood experience lah. Masa kecil ni mak bapak bercerai, verbal abuse ataupun neglect kan. So dari segi family, dari segi you dengan orang lain, kalau you kena bully, you membesar pernah kena bully, ataupun even that environment yang you duduk tu, macam tempat kerja you macam mana, you punya boss layan macam mana kan. Or even banyak sebenarnya, kalau nak kata environment ni, it's a lot of things. Kita punya socio-economic status pun, orang yang membesar dalam kemiskinan contoh, berbeza dengan orang yang membesar tu semua terhidang. So benda-benda tu pun affect. And finally baru kita kata about spiritual aspect. And spiritual is not just about religion lah, it's about our meaning of life. Someone can be religious, someone can be solat 5 waktu, berpuasa, tapi maybe they come in dalam sesi because of depression. And bila kita tanya, it's because dia rasa macam dia tak tahu apa dia nak buat dalam hidup. Dia lost dalam hidup. So that could contribute macam kepada tanya diri, apa function aku hidup kat dunia ni kan, contohnya. So benda-benda tu, all these 4 faktor ni menyumbang kepada seseorang tu punya mental state. State lah. Jadi macam bukanlah nak kata kalau kau kurang iman, kau memang mental health banyak problem lah, tapi sebab dia banyak cabang banyak dia kan. Benda, banyak faktor. Kita bukan satu faktor sebab ni jadi. So itulah orang yang boleh solat 5 waktu, berpuasa, banyak baca Al-Quran, tapi hari-hari kena pukul dengan parents. How do you think that person is
living in that kind of condition. Socio-environmental dia memang teruk. Mungkin bila dia membesar pun takut dia macam dia tak nak Dia anxiety, keluar, dia trust Dia takut issue dengan orang lain, dia ada problem, dia dalam tempat kerja dia takut nak bertanya. So how, kan kita kata tadi kan, boleh bekerja dengan baik. So how orang tu nak do something well when they are struggling dengan isu anxiety contohnya lah. Faham? Jadi macam nak tanya, lepas tu okay. So macam apa lagi yang macam benda-benda macam mental health ni, the reason why saya faham lah apa yang saya ni based on my own reading lah. Saya pun nak kata saya expert pun memang tak lah kan. Apa yang saya faham pasal mental health problem kat Malaysia ni, dia ada stigma dia tau, certain stigma. Jadi apa yang stigma yang nak kata macam kena dengan stigma yang terdapat pada orang Malaysia kita ni? Macam tadilah contoh satu, which is apa? Iman, kurang iman kan. So kalau ada anak nama Iman tu lebih sikit lah kot. Tapi kan tak adalah. Okay. Satu is that lah, mental health ni is dikaitkan dengan religion sahaja. Sedangkan banyak faktor satu. So orang stigma ni berlaku bila kita ada isu dengan kita punya kesihatan mental, orang pandang benda tu sebagai satu benda yang negatif. So it's as if teruknya kau ni bila kau struggle dengan anxiety, bila kau banyak rasa depressed tu lama, tak pergi jumpa ustaz. Contohnya kan? Selalu saya dengar macam tu lah. Kau depressed kau esok kita pergi bawa jumpa ustaz mandi bunga lah semua. Kenapa kau menangis-nangis ni kan? Mana boleh yes. Kan? Tapi yelah. So bila orang pandang mental health ni sebagai satu benda yang bukanlah kesihatan, mental illness lah, kita katakan mental illness ni sebagai satu benda yang teruk. Macam tu. Sedangkan they need help. Yes. And we can help. But with this stigma, yelah, bayangkanlah kalau kita jumpa orang kan, kita cakap macam, kebelakangan ni aku rasa, tak tahulah, rasa tak okey lah. Kan? Ataupun, yelah, bila lepas fail exam ke contohnya, kita rasa macam, tak tahulah kenapa. This feeling ni, kita tak boleh nak cope, kita rasa hopeless. Lepas tu orang datang, orang cakap macam, asal kau nak rasa macam tu? Relax away, fail sekali je pun. Orang lain fail lagi banyak. Okay je, diorang boleh pass je. You have that kind of thing. Macam kenapa? Macam orang kata, awak macam ni rasa, ada orang lagi teruk daripada kau. Correct, ada orang lagi teruk. It doesn't help. Yes, it doesn't help. This kind of stigma, this kind of thinking, yang benda yang kita alami tu tak significant. And not just stigma, actually can become a discrimination juga. Contoh orang yang bila kata you jumpa secretary, it means you are not capable dengan kerja yang you buat. Kita dah tak bagi dia tugas-tugas ke apa ke, kita anggap dia tu dah tak boleh nak berfungsi ke. Sedangkan mungkin as they, yes, correct, when kita ada mental disorder, memang dia akan ganggu our functioning. Tapi bila kita dapat rawatan, kita makin lama makin baik lah. Macam ada lah. Saya rasa macam pernah dengar ada seorang ni lah, kawan lah. Dia pergi psychiatrist sebab dia ada masalah depression lah juga kan. Tapi bila dia pergi psychiatrist tu, lepas tu saya ingat lagi pakcik dia tanya, buat apa awak nak pergi psychiatrist? Awak ada masalah, cakap lah dengan saya. Saya cakap, dalam hati kan, pakcik dia psychiatrist ke? Kan? Dia macam, dia fikir macam mental health ni seolah-olah macam, benda kita boleh cakap macam tu saja. Macam seolah-olah ini je boleh berus ke tepi, tapi sebenarnya memang tak. Dia memang is a much more complex issue kan. Tadi kita dah cakap biopsycho, biopsychosocial, spiritual. Betul. Yeah, so a lot of things yang kita akan try to discover untuk faham kenapa kita in a certain state. And itulah yang where mental health professional are trained to do. Tapi tadilah back to stigma. Yalah. Dengar je kita pergi psychiatry, terus macam you ni something is wrong with you. Something is wrong. Kau ni kenapa kan pergi jumpa psychiatry? Ataupun even I've had experience di mana the parents sendiri dengan anak-anak yang datang jumpa untuk bantuan rawatan psikologi. So the parents sendiri macam tak suka that the anak tu dapatkan rawatan. Ada. Macam tak payahlah pergi jumpa dia. Ataupun,
tak jadi apa-apa pun bila you jumpa ni. So you still have that kind of thing happening lah. That's why people tak nak ataupun lebih reluctant nak bercakap tentang kesihatan mental, isu kesihatan mental dengan lebih terbuka, especially orang yang suffer from mental disorder. It's time to break the silence. Correct. Betul tak? So Correct. saya nak tanya, kita dah cerita pasal stigma ni kan. So actually apa yang kita boleh buat untuk macam kurangkan stigma terhadap kesakitan mental? I think we see the trend lah sekarang kan. If I can compare masa awal-awal dulu lah, masa ambil degree in psychology kan, lagi banyak orang cakap macam, kenapa kau ambil psikologi, kau ni psycho ke apa benda semua kan. There's a lot of there's still a lot more, and people don't really talk about mental health as openly as sekarang lah. Sekarang kita dah nampak banyak podcast, orang Macam ni. yes, dan orang yang sharing tentang diorang punya personal issue dengan mental health. Sebab benda tu bukan senang. Betul. Nak cakap. You are talking about your benda yang vulnerable. Yeah. You're talking about your so-called weak side lah, orang kata. Benda sisi gelap kita lah, yang the dark side. The dark side yang yelah dalam apa, kita biasa in a society, of course we want to show our best self kan. Yelah. And when people see the other side, mungkin tak ramai orang yang boleh terima atau we face rejection. Betul. So benda tu bukan mudah. Dan with the stigma lagi, it doesn't help if kita bercerita orang invalidate. Yeah. Kau ni dramatik lah, kau ni over lah, alah kau ni ngada je ni. Kau tak cukup mengaji lah. Nah. So kita nak bercerita to get support, in the end kita beaten down lagi. Yelah. So apa tadi? How do we reduce the stigma kan? One is having more and more conversation. What we want to do is kita nak, the term is normalize. Yes. Normalize yang semua orang ada mental health, yang semua orang boleh struggle at one point, yang semua orang boleh juga dapatkan if you get the right treatment satu, or if you get the right support, you can go back to the green zone yang kita kata tadi. Yes. A healthy state of mind. So kita nak normalize yang isu-isu macam ni boleh sahaja berlaku. Dan in fact kalau kita tengok kat Malaysia kan, kalau kita kata from the National Mobility Survey kan, Health Mobility Survey yang paling, it's quite lama lah, in 2015 lah the last one, yang tunjuk kadar kelaziman isu kesihatan mental dalam kalangan orang dewasa is 1/3. It's about 1/3 adult. Uish, banyak tu. Itu 2015. 2015, correct. 2015 is like what? 10 years ago. It's about 10 years ago. Almost 10 years correct. ago lah. 1 in 3. And kita tengok, kalau kita study ke apa kan, after COVID happens, banyak negara angka tu meningkat. Yelah. There's a lot more depression. There's a lot more anxiety disorder. Sebab semua orang ni kan terperak kat rumah, tak boleh nak keluar, tak boleh nak bercerita, tak boleh nak macam-macam lah. Life is different lah. Life is abnormal lah masa tu. Saya pun memang masa tu, memang saya kalau tak keluar rumah tu, saya jadi, boleh kata boleh jadi macam tak elok lah kalau nak guna ayat ni lah, tapi maksudnya faham-faham lah maksud dia kan. Kita pun tak okay. Kita pun tahu macam mana perasaan tak okay tu kan. Betul. So maknanya the numbers itself sebenarnya is more than we think. Yes. 1/3. Lepas tu kita to us is numbers, but that number tu is somebody's family member, somebody's father, mother, colleague, kawan, friend kan. Correct. Jadi macam betul lah, macam as we've been talking for the past few minutes pun, macam memang penting lah yang kita be more open, and hopefully in time kita akan dapat reduce the stigma, kalau tak completely hilangkan stigma mengenai mental health, especially dekat Malaysia ni lah kan. Jadi saya ada macam, kalau kita okay lah, kita kena dapat bantuan lah, kalau mesti lah, that's an obvious solution lah. So tu yang saya nak tanya, apa bantuan yang ada dekat Malaysia ni? Okay, Malaysia ni saya rasa lah our system, saya sangat-sangat bersyukur because kita punya public health system kan, berapa ringgit je kalau pergi klinik kesihatan kita kena bayar. RM1 kan? RM1. Kalau kita pergi klinik specialist, klinik pakar, yang itu
Nak jawab takut kekecam pula. Tapi Okay, a lot kalau lah. a visit to klinik pakar is RM5 per visit. Visit. Mungkin treatment kalau ada pembedahan ke apa is a different cost lah. Yelah. Tapi a visit consultation dengan doktor is RM5. In klinik pakar yang saya sebutkan ni secretary lah di hospital government. So we have, maknanya kalau nak kata affordable tu pun harga RM1 RM5 tu lagi murah daripada kita ambil sepinggan makanan kan. Betul. So we have that kita panggil advantage lah untuk kita akses kepada bantuan psikologi atau psikiatri lah di hospital atau klinik kesihatan kan. So that's one thing yang I think kita ada. Cumanya sekarang ni actually kalau tengokkan, if I'm not mistaken the numbers of psychiatrists and clinical psychologists kat Malaysia masih belum cukup untuk cater. Yes, because yang I think if not mistaken yang disarankan WHO is 1 in 10,000 tak silap. So satu secretary untuk 10,000 penduduk. Itu nama yang disarankan. Just get my fact right lah. You can check if the number is correct, or if not you can correct lah. But di Malaysia, bayangkan our psychiatrist is about 400 something. Okay, so 400 for 33 million Malaysian. Memang. So itu yang kita nampak. Mungkin kalau kita dapatkan rawatan di hospital, kita punya tempoh menunggu tu lebih lama lah. So kena tunggu 2 bulan, 3 bulan baru kita dapat akses untuk ni. But also lah other options, kita ada hospital university for example, HUPM, HUKM, hospital UIA di Kuantan. So you can also get access to treatment kat situ. And kita ada di universiti sendiri. If you look into universiti yang menawarkan especially course counselling atau psikologi, diorang kadang-kadang akan ada center diorang yang diorang provide service tu. Sebab dia ada pelatih, and dia ada juga ada yang ada clinical psychology sendiri, ada yang ada counsellor sendiri yang akan provide, and these are more affordable. Macam saya dulu masa dekat UIA, masa saya buat practicum, for per session is only RM15. Which I find very 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 affordable lah. Macam kira bagus lah tu untuk macam something yang lebih kepada yang kalau kita pergi hospital kerajaan pun kita takut kena tunggu lama, tunggu beratur kan. Jadi macam ni dia lebih instant lah. Mungkin lebih cepat lah. Cuma kena tengok lah, universiti tak ada yang dia by semester. So tak sentiasa ada. But you can look up for this information. Universiti mana yang ada tawarkan servis psikologi ni. So ada sebenarnya. And if not, if kita lebih berkemampuan, of course kita boleh pergi ke private lah. So sebenarnya ada banyak lah tempat yang kita boleh pergi untuk reach out. But for me, I still think yang prevention tu is better than bila kita dah teruk dan kita perlukan rawatan yang lebih severe. Lebih prevention is better than cure. Better tu macam kita rawat dia sekarang daripada kita biar lepas tu nanti takut jadi too late. Betul. Kita try to get it at the yellow zone sebelum dia sampai ke red zone kan. Kita panggil orange bila kita dalam mentally injured ataupun mentally ill ni. Kat situ sebenarnya kita perlukan pertolongan daripada mental health professional. Tapi kalau contohlah kita dalam yellow zone tadi kan, kita stress, kita ni mungkin dengan cara kita dapatkan sokongan yang betul, kita reach out dengan kawan-kawan kita tolong kita. Lagi-lagi kalau yang student psikologi kan. Okay. Saya suka lah kadang-kadang kawan psikologi kan. Oh, awak study psikologi ya? Boleh tak awak jadi seminar terapi? Terapis. Kita minta tolong dia orang tak ada saja dia usik lah, tapi kita faham lah kan. So macam kita nak if this, maknanya kita kata kita tak adalah dalam keadaan terlalu teruk, but if we are able to talk about it, we are able to get the right support daripada orang sekeliling kita sendiri, mungkin tak ramai pun yang akan pergi ke zon oren, zon merah, sebab daripada awal you dah ada satu langkah proaktif untuk you manage your mental health sendiri. Sama macam kita lah, sama macam
fizikal kita. Ah. Kalau kita exercise, kan, kalau kita tidur cukup, kita buat, we take care of our health. The tendency untuk kita dapat penyakit 3 serangkai ke apa ke kurang lah, dan kita tak perlulah pergi ke hospital untuk dapatkan tu. So mungkin ada hari yang kita macam demam sikit-sikit, tapi because we take care of our health. So dia antibody kita kuat, kita boleh cope, Boleh cope kita boleh berhadapan dengan satu penyakit tu, disease tu, virus tu ke, dengan lebih baik berbanding kalau kita tak jaga dan kita biar je. Lagi teruk lah. Faham. So jadi macam jadi kalau orang ada masalah mental health pun boleh pergi kat Kak Izzat juga kan? Itu Mestilah. tanya rutin saya kan. Dalam sehari-hari itulah yang saya jumpalah bila jumpa dengan klien. Kita buat sama ada kita buat assessment, penilaian, kita nak tahu apa isu yang dia alami kan, dan juga kita bagi rawatan jugalah dari segi psikoterapi. Psikoterapi tu macam mana? Psikoterapi tu contohnya kalau let's say lah kalau di berhadapan dengan isu anxiety kan, so kita akan ajar dia how do you manage your anxiety, how do you change cara you berfikir. Contoh kalau mungkin dia banyak berfikir macam aduh takutnya macam mana kalau something bad happen, macam mana kalau ni, macam mana kalau orang judge aku, let's say lah with anxiety kan, there's a lot of negative thinking. So kita guide dia jugalah how do you challenge your thoughts. So that is some of the therapy yang kita bagilah. Ada banyak form of therapy. Kalau kita jumpa clinical psychologist, mungkin you jumpa A, you jumpa B, dua-dua mungkin ada approach yang berbeza. Tapi they are trained lah untuk handle isu kesihatan mental tu lah. Isu mental disorder tu. So another way macam in a sense of stigma, satu is normalizing yang kita cakap tadi. Yang kedua is the role of orang yang berpengaruh ataupun yang pakar. Contoh kan, influencer boleh, contoh sekarang ni kita nampak mungkin banyak selebriti yang mula be vulnerable dengan orang punya mental health sendiri and how they seek help. So benda tu maknanya lebih ramai orang tahu lah, oh rupanya kalau kita struggle, kita boleh dapatkan bantuan macam ni. Ataupun therapist, mental health professionals sendiri talk about it. Cerita how treatment can help ke apa. So orang ada keyakinan yang macam, oh kalau aku struggle, sebenarnya ada bantuan. Ada and solusi sebenarnya lah. We break the stigma of like kalau jumpa dengan clinical psychologist, therapist, kita ni gila. No, it can be something yang every day that we struggle can also be helpful untuk kita jumpa. Yes. Dengan counselor kan, they are good with sharing macam mana kita nak solve problem, macam kita nak buat decision dengan lebih baik. If that is our problem yang buatkan kita rasa serabut ke, kita rasa anxious ke, sebab kita tahu macam mana nak solve. So skill-skill macam tu yang sebenarnya jumpa dengan therapist ni, they are able to help kita dapatkan skill untuk bina kita punya, kita panggil resilience. Jati diri ke? Resilience. Resilience lah. Benda jadi, cepat kita naik. Kalau kita jatuh, kita naik balik. Kita tak tersungkur lah. Yalah. Macam ada sebenarnya ada a saying that I used to have masa I was dekat sekolah lah dulu. Hidup ni macam kereta yang tukar gear. Faham tak maksudnya? Okay. Tak faham. Satu, gear 1, gear 2 gitu ke? Okay, notice tak bila kita accelerate Gear tu, manual ke gear auto? tak kisahlah, auto manual sama je. Semua sebab dua-dua akan buat benda yang sama. Bila dia accelerate tu kan, nanti ketika tu meter yang satu yang dekat hujung tu, tak semua kereta ada lah, kalau yang tak ada saya faham lah. Nanti dia akan jatuh balik. Lepas tu dia akan naik balik, kereta tu akan lagi laju. Lepas tu tiba-tiba meter tu akan jatuh balik. Sebab bila dia jatuh balik tu, dia tukar gear lah. Kan? Jadi hidup macam tu lah. Ada time tu kita panggil naik. Apa? RPM RPM, yes. Jadi macam ada time tu kita akan naik. Kita ingat we are doing so well, tiba-tiba kita akan jatuh. Lepas tu kita akan mara naik balik. Tapi when we do that, kita akan lagi laju. Jadi macam saya berpegang kepada kepercayaan itu masa saya dekat high school. Sebab saya fikir macam hidup ni tak sentiasa down and tak sentiasa, bila kita jatuh tu tak semestinya that's the end of the world. Tapi kadang-kadang kita faham lah, bila orang yang tengah terganggu, dia akan fikir that's it lah, that's the end of the world. Jadi itu yang macam penting mana kita, macam mana nak cakap tadi tu, macam kita bina resilience kita, supaya dia boleh
push on dengan Yes. hidup. No matter apa yang jadi. Jatuh tu jatuh. Sakit memang akan sakit. Sakit. Memang betul. Tapi yang penting tu, apa yang dia buat supaya dia boleh keep going no matter what happens. Untuk diri dia dan untuk diri kawan-kawan dia ke yang tersayang dia lah. Sebab macam apa yang kita dah cerita tadi tu, kita bukan nak good mental health for ourselves saja, tapi untuk social, untuk Yes, kita we punya give back sendiri. to Yes, we give back to the society kan. So betul lah tu. Apa bila mungkin first time kita hadapi tu kita tak tahu apa nak buat. So bila kita dapatkan help ni, that's where kita macam seolah-olah kalau kita first time jatuh, kita dah tak tahu macam mana nak bangun sendiri, orang angkat dulu. Yelah. Tapi the next time kita jatuh, kita dah tahu dah macam mana kita nak naik balik. Betul. So sebenarnya, okay, kalau jumpa dengan, kita kata, kalau jumpa dengan terapis kan, dengan clinical psychologist, goal kita as clinical psychologist is so that you tak payah jumpa kita dah. Betul. Kita nak lepas habis treatment tu, you dah boleh handle sendiri dah you punya isu tu. Kalau let's say anxiety disorder, the next time you berhadapan dengan isu yang sama, you dah tahu dah nak buat apa. Yelah. So, kalau dia datang balik kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kena persoalkan lah daripada mana terapis ni dapat dia punya qualification ni. But the goal is actually untuk diorang boleh handle sendiri diorang punya isu. Macam guide lah. Lagi awal, and I think even kalau kita tak ada mental health, kita kata mental disorder, jumpa dengan terapis ni is still a good thing because we learn skill yang akan skill hidup lah yang membolehkan kita go through kalau kita ada satu cabaran ujian dalam hidup. So as a therapist myself, I went to therapy. Because ada benda yang saya tak boleh buat. Contoh for example, what I struggle dulu, I have bukan suara luar cara kita berfikir, cara saya berfikir ni, saya banyak kritik diri sendiri. Self-hatred lah. It's not self-hatred, it's more of like self-loathing. Self-criticism. Like kalau contoh I did a mistake, I akan cakap macam, kau ni buat mistake ni, kenapa kau ni? I have a lot of that kind of thinking. So I sendiri jumpa dengan psychologist, therapist untuk belajar self-compassion. Macam mana nak jadi baik kat diri sendiri. Kita boleh baik dengan orang. Saya dengan orang memang lain orang yang baik. Tapi diri sendiri ni kita banyak harsh words lah yang kita cakap. So I think that's not helpful for me. Dia mengganggu emosi kan. Dia buat kita punya mood tu lari. Jadi saya sendiri jumpa untuk saya belajar self-compassion. Dan Alhamdulillah nampaknya macam berkesan lah. Alhamdulillah lah. I think I have a really good psychologist lah yang membantu masa tu. Bagus. So kita yang ni pun kita jumpa juga. Bila kita tak okay, kita cari juga orang lain yang boleh bantu kita. Yalah. Hidup pun memang kita sentiasa perlu carikan bantuan lah pun kan. Okay, kalau begitu saya just nak cakap terima kasih lah kepada Kak Izzat Zahid kita ni sebab sudi kongsi lah pasal apa ni mental health dengan stigma dan macam mana kita boleh break the silence. Rupanya sebenarnya kita ingatkan macam kita kalau ada masalah mental ni je option kita limited. Sebenarnya quite diverse sebenarnya. Dan kalau yang orang ingat kita perlu pergi psychiatrist cuma untuk apa? Untuk mendapatkan bantuan tu macam bukan dari segi kalau ada masalah mental saja, tetapi kalau nak general help untuk life skills pun boleh pergi psychiatrist. Seperti apa yang Kak Izzat kita dah cerita tadilah kan. Psychiatrist. Psychiatrist, therapist. Psychiatrist biasanya memang isu yang lebih severe lah, lebih severe. But itulah. Counselor, we can always learn some skills daripada diorang. Counselor semualah. Tu yang macam kalau kat uni ke kat sekolah dia ada sesi counselling. Okay, so itu sahaja masa yang kita ada pada episod kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kalau korang nak tengok lagi, korang boleh subscribe dengan like dan insyaAllah kita akan post lebih banyak episod pada minggu yang akan datang. Okay, itu sahaja daripada saya, Luqman Hakim. Bye-bye.